Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Hakim bin Muhammad, nombor matrik 260647. Hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai sektor ekonomi di Malaysia, iaitu sektor perkhidmatan dan sumbangannya kepada ekonomi. Sektor perkhidmatan dalam ekonomi Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan proses pembangunan. Kehadiran sektor perkhidmatan yang lebih besar dalam ekonomi Malaysia sememangnya sejajar dengan transformasi pertumbuhan yang telah berlaku di kebanyakan ekonomi maju, dan sektor perkhidmatan membentuk komponen struktur utama ekonomi berbanding dengan sektor pembuatan atau utama. Dan pada peringkat ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi diterajui oleh sektor pembuatan sahaja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dikuasakan oleh kedua sektor pembuatan dan perkhidmatan. Isu dalam sektor perkhidmatan di Malaysia, produktiviti buruh. Tahap produktiviti buruh dalam sektor perkhidmatan, khususnya dalam kalangan PKS perkhidmatan, terus secara relatifnya lebih rendah berbanding PKS dalam sektor perbuatan dan pertanian. Antara faktor yang mempengaruhi produktiviti dalam perkhidmatan termasuk penggunaan teknologi yang rendah, terlalu bergantung pada pekerja asing, dan rangka kerja awal selia yang kompleks dan institusi yang lemah. Bagi modal insan dan kemahiran tidak padan, peralihan ke arah aktiviti perkhidmatan berintensif pengetahuan memerlukan bilangan pekerja mahir yang tinggi untuk membolehkan pemodenan dan penggunaan teknologi baru yang lebih meluas. Modal insan berkemahiran dan ketidakpadanan kemahiran yang tidak mencukupi adalah kesesakan yang diakui secara meluas yang menghalang peralihan ke arah sektor berintensif pengetahuan. Bagi keupayaan ekspor perkhidmatan tertumpu dalam perkhidmatan pelancongan, manakala ekspor dalam perkhidmatan moden seperti perkhidmatan ICT, profesional, kesihatan dan perniagaan kekal kecil. Dari segi penubuhan, bilangan pengekspor perkhidmatan adalah agak kecil dengan hanya 1,313 firma merentas sektor ekonomi. Walau bagaimanapun, berdasarkan Bancik Ekonomi 2011, jumlah itu jauh lebih kecil dalam kalangan firma perkhidmatan dengan hanya 66 firma daripada 560,456 firma perkhidmatan didapati mengekspor perkhidmatan pada tahun 2010. Trend semasa sektor perkhidmatan di Malaysia. Data statistik Jabatan Perangkat Malaysia bagi suku kedua tahun 2020 telah menunjukkan penurunan sebanyak negatif 24% jika dibandingkan dengan suku yang sama pada tahun 2019. Penurunan besar ini datang daripada subsektor perdagangan, borong dan runcit, makanan dan minuman dan penginapan yang terkumpul pada negatif 23.7%. Pekerja tahun ke tahun telah berkurangan sebanyak 3.1% sebagai perbandingan gaji dan upah merosot sebanyak 6.4% bagi tahun suku kedua tahun 2020. Penyumbang pendapatan kedua tertinggi kepada sektor perkhidmatan terdiri daripada maklumat dan komunikasi dan pengangkutan dan penyimpanan. Kesihatan, pendidikan dan seni, hiburan dan rekreasi ialah subsektor peringkat ketiga dalam sektor perkhidmatan. Kedudukan terakhir penyumbang hasil subsektor dalam perkhidmatan ialah ejen profesional dan hartanah. Kesan COVID terhadap sektor perkhidmatan di Malaysia. Jumlah hasil sektor perkhidmatan melaporkan 335.6 bilion kepada suku kedua tahun 2020 yang merosot sebanyak 24.0% berbanding suku yang sama 2019. Wabak ini juga telah menunjukkan kepentingan teknologi dalam membina masyarakat yang berdaya tahan. Saham teknologi melepasi indeks yang besar, menghentikan beberapa sektor perkhidmatan seperti syarikat penerbangan, infrastruktur, pembinaan hartanah dan banyak lagi. Keketatan penutupan sesebuah negara untuk membantu penyakit itu dan mengelakkannya daripada merebak lebih jauh akan memberi kesan negatif kepada ekonomi. Ini kerana sebahagian besar sektor pekerjaan di Malaysia tidak memberi peluang untuk bekerja dari rumah. Sebaran dalam industri perkhidmatan di Malaysia antaranya ialah PKP telah mengakibatkan pengurangan penggunaan kenderaan mengakibatkan penurunan harga gas dan minyak. Isu keselamatan dan privasi. Kenaikan harga barangan dan perkhidmatan akan menyebabkan permintaan daripada pengguna atau pelanggan akan menurun.
Ramai orang kehilangan pekerjaan dan perkhidmatan untuk komoditi domestik telah menurun serta-merta. Trend terkini dalam sektor perkhidmatan ialah syarikat Grab. Pengguna memilih untuk membaiki barangan rosak kerana kosnya lebih rendah daripada membeli yang baru. Jadi, sektor perkhidmatan sumbangan kepada ekonomi Malaysia ialah kemajuan globalisasi, liberalisasi kerajaan dan kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi ICT, transformasi pendigitalan, mengubah dan mendigitalkan kebanyakan perkhidmatan kepada e-perkhidmatan. Carangan untuk sektor perkhidmatan ialah kedudukan perniagaan perkhidmatan perlu diwujudkan dalam fikiran pelanggan, latihan dan pembangunan sumber manusia yang berterusan dan proses operasi. Sebagai kesimpulan, untuk mengekalkan ekonomi perkhidmatannya, kerajaan mesti mengenal pasti cabaran dan ancaman untuk menjana masalah. Ekonomi di Malaysia lebih membuahkan hasil dan berkembang maju jika ia menggunakan teknologi dan industri perkhidmatan berasaskan perkhidmatan. Okey, sekian saja dulu pembentangan daripada saya mengenai tajuk sektor perkhidmatan ini. Okey, terima kasih.